اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga sekali ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama beramal. Jadi insya-Allah slot Talaki Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Slot yang ke-6. Minggu ini slot yang ke-6 pada pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baiknya iman dan ta'ah, dan jahatnya iaitu kufur dan maksiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iaitu iman dan ta'ah, dan jahat iaitu kufur dan maksiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan daripada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Rukun iman yang ke-6 jelas. Perkara baik iman dan ta'ah, perkara jahat kufur dan maksiyah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam, Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Baiknya kehendak dan perbuatan Allah, jahat kehendak dan perbuatan Allah. Dalam hadis Muslim, rukun iman yang ke-6, Nabi bersabda, wabil qadari kullih, dan engkau beriman dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah, kullih, sekaliannya. Sekaliannya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaliannya perkara yang baik iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah. Perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita rukun iman yang ke-6. Pergi kepada adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Yang mana kita
tidak diharamkan menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah pada percakapan. Adapun pegangan, rukun iman ke-6 jelas baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Kemudian, sekalian perkara ni qada dan qadar Allah, kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebagaimana saya sebut berulang-ulang kali, rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Beriman dengan qada Allah 1 dan beriman dengan qadar Allah 1. Jadi, saya akan memulai pembicaraan bab qada. Barulah disusuli dengan bicara bab qadar. Kemudian selok yang terdahulu, selok yang ke-5, saya pergi kepada pembicaraan golongan-golongan yang terpesong. Golongan yang terpesong, golongan yang berpegang dengan akidah yang salah, berpegang dengan akidah yang sesat pada qada. Pegangan yang pertama daripada rukun iman yang ke-6. Jadi, sidang pendengar, selain daripada kita betul-betul memahami hak rukun iman yang ke-6, pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita pun seeloknya mengetahui juga pegangan-pegangan yang terpesong, yang salah, yang sesat daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan hadis dan Al-Quran, pegangan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai sempadan. Jadi pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, sekalian perkara yang berlaku, baik ataupun jahat, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, sekaliannya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selok minggu lepas saya pergi kepada pegangan yang terpesong, yang salah, yang sesat, yang menafikan, yang menolak kehendak Allah serta menolak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa-apa yang akan berlaku. Semua yang sedang berlaku, Allah tidak mengqadakkan dan Allah tidak mengetahui. Ini pegangan yang timbul di awal Islam sebelum daripada kelahiran Imam Syafi'i, dan pegangan ini pupuh pada masa Imam Syafi'i. Pegangan ni dihukumkan kafir sebab mereka menafikan qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, serta mereka menafikan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui apabila berlaku satu-satu perkara yang bukan datang daripada qada Allah, dan Allah tidak mengetahui, berlaku barulah Allah mengetahui. Ini pegangan dia panggil qadariyah mutaqaddimun. Ini pegangan yang kafir. Kemudian saya sebut selok yang terdahulu, selok yang ke-5, golongan Mu'tazilah yang masyhur. Mu'tazilah ni golongan yang terpesong, sesat daripada pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Golongan Mu'tazilah masyhurnya, mereka berpegang Allah hanya mengqadakkan perkara yang baik. Beriman dan ta'ah seseorang, Allah qadakkan pada azal. Allah kehendak, Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah putuskan pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Sampai masa seseorang beriman, sampai masa seseorang beramal soleh, ianya ada datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Adapun perkara yang jahat, ini Mu'tazilah yang masyhur. Adapun perkara yang jahat, kufur dan maksiat seseorang, Allah tidak mengqadakkan pada azal. Allah tidak menghendaki seseorang kufur dan melakukan kemaksiatan.
Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan pada azal seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Allah hanya mengetahui pada azal, pada sedia kala seseorang akan memilih untuk kufur dan seseorang akan memilih untuk melakukan kemaksiatan. Allah mengetahui pada azal, tapi Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tidak menetapkan, tidak memutuskan seseorang melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui sampai masa berlakulah perkara jahat, berlakulah kekufuran dan kemaksiatan. Ianya datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi Mu'tazilah yang masyhur, perkara baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiyah, Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Tapi sampai masa berlakunya perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, ianya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Pegangan Mu'tazilah yang masyhur ini amat malang, banyaknya dipegangi oleh ummah-ummah Islam sekarang. Mereka berpegang Allah hanya mengqadakkan perkara baik, tetapi Allah tidak mengqadakkan perkara jahat. Orang Islam yang bersembahyang, berpuasa, tetapi berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah, bukan datang dari qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui. Dan insya-Allah untuk pembicaraan perkara jahat, kufur dan maksiyah di sisi ahli sunnah wal jamaah dan di sisi pegangan Mu'tazilah yang masyhur tadi, saya akan perinci di slot yang kemudian. Yang akan datang insya-Allah saya akan perinci hak berkaitan dengan perkara jahat, pegangan ahli sunnah jamaah dan macam mana pegangan Mu'tazilah yang terpesong, yang sesat pada perkara jahat, dengan bahawa mereka berpegang perkara jahat Allah tidak mengqadakkan, dengan makna Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tidak menetapkan, tidak memutuskan pada azal. Allah hanya mengetahui. Sidang pendengar, sebelum saya nak menyambung kepada satu lagi pegangan yang terpesong pada qada Allah Subhanahu wa ta'ala, pegangan yang pertama daripada dua pegangan rukun iman yang keenam, sidang pendengar kena ambil maklum molek. Sekarang pembicaraan ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah. Apabila kita mengetahui, pegangan ahli sunnah jemaah, kita wajib berpegang segera. Apabila kita mengetahui pegangan yang terpesong, kita pastikan akidah diri kita tidak berpegang dengan akidah yang terpesong. Ini ilmu bab iman, ilmu bab akidah, ilmu bab tauhid. Terkadang seseorang dengan kejahilannya tidak berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya, berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Contohnya tadi, berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kejahilan. Tapi kejahilan yang tidak dimaafkan. Kejahilan pada ilmu bab iman, ilmu bab akidah, ilmu usuluddin. Kejahilan yang sangat berat. Jahil dalam bab iman, dalam bab akidah. Jahil pada bab ilmu usuluddin, tapak agama. Orang Islam tanpa usuluddin. Orang sembahyang berpuasa tanpa usuluddin. Kejahilan seumpama ni, kejahilan yang cukup berat.
Berpegang dengan akidah yang terpesong, contohnya perkara jahat bukan qada Allah, serta kejahilan. Sekalipun itu dosa yang amat besar. Yang khilaf pada kafir. Yang mana Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama menghukumkan kafir terus kekal neraka selama-lamanya bersama dengan orang kafir itulah yang kekal neraka selama-lamanya. Memanglah orang Islam pada zahirnya, tapi akidahnya kafir. Itu pada satu pandangan. Satu pandang menyatakan akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar. Akidah yang bid'ah, yang i'tiqadiyah, bid'ah pada pegangan yang sesat. Yang mana walaupun tidak dihukumkan kafir, masih lagi dihukumkan sebagai orang beriman, sembahyang puasa sekalipun, puasa walaupun sah sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pegangan yang berdosa besar atas tengah pandangan ini, malaikat akan catat dosa besar setiap saat. Sebesar-besar dosa, dosa pegangan. Tinggal sembahyang dosa besar, tinggal puasa dosa besar, berjudi, minum arak, berzina dosa besar, riak, ujud, takabur, hasad dosa besar. Tapi dosa besar akidah lebih besar daripada dosa-dosa besar yang saya sebut tadi. Itu dosa besar pada furung agama, pada cabang agama. Dan mereka akan catat dosa besar ni setiap saat. Walaupun ketika dalam sembahyang, walaupun ketika berada di bulan Ramadan, walaupun ketika berada di tanah suci Mekah dan Madinah, sekalipun amal ibadah sama sekali tidak diterima oleh Allah. Walaupun berpegang dengan akidah yang terpesong tu serta dengan jahil. Apabila kita sudah mengetahui, ni pembicaraan rukun iman yang keenam, cukup jelas di tajuk rukun iman yang keenam. Perkara baik, qada dan qadar. Perkara jahat, qada dan qadar. Terkadang waktu kita sebut untung baik, qada dan qadar. Untung jahat, qada dan qadar. Sangat jelas. Macam mana terdahulu jahil dalam bab rukun iman yang keenam. Waktu kita muhasabah balik. Pastikan anak cucu kita tidak mewarisi kejahilan sebagaimana kejahilan kita. Itu kena ambil perhatian molek. Apabila kita sudah mengetahui perkara jahat, qada dan qadar. Sekalian perkara qada dan qadar. Terdahulu berpegang sebaliknya. Perkara jahat bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertaubat segera. Wajib bertaubat segera dan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan tangguh-tangguh. Jangan duduk, perkara jahat kodok-kodok, jangan duduk, gitu. Kalau seseorang berpegang akidah terpesong serta kejahilan, sekarang sudah mengetahui. Kekal juga akidah terpesong hak pada masa jahil, selepas mengetahui lebih besar lagi dosa daripada dosa yang besar berpegang dengan akidah yang salah pada masa jahil. Sebab sudah mengetahui, masih lagi mengekali akidah yang terpesong, masih lagi nak persoal, masih lagi nak tak menasabah, bertaubat segera. Perbetulkan pegangan, berpegang dengan akidah ahli sunnah jemaah, baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada pembicaraan qada dan qadar ke hadapan. Banyak lagi perkara-perkara yang terkadang di kalangan umat Islam berpegang dengan akidah yang terpesong. Tetapi terkadang tidak segera meninggalkan akidah yang terpesong. Masih lagi banyak persoalan. Maknanya, masih lagi mengekali akidah yang terpesong, akidah yang sesat tadi. Sebagaimana pada masa jahil. Selepas daripada mengetahui, masih lagi meneruskan pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat. Lebih besar lagi dosa nak banding dengan besarnya dosa ketika berpegang dengan akidah yang salah pada masa jahil.
Ni kena ambil perhatian molek. Ada orang pula, dia pakai malah pakai nak tinggal. Biar nak tinggal je. Malah dah malah. Kena nak buat amal je. Maknanya, dia mengetahui sekian perkara baik dan jahat qada dan qadar. Dia tak ambuh. Dia nak tolak. Ilmu tu nak tolak. Hak ni lagilah berat. Tertutup segala-galanya. Sampai ke mati. Berpegang dengan akidah yang terpesong. Akidah yang sesat. Bayangkan macam mana nak menghadapi hari akhirah kita masing-masing. Jadi, saya nak sambung balik hak berkaitan dengan golongan yang terpesong pada qada. Yang pertama tadi, golongan yang menolak kehendak dan mengetahui Allah. Ini kafir. Golongan yang kedua, perkara baik, qada dan qadar. Perkara jahat, perkara baik dan jahat, qada dan qadar. Kita ahli sunnah jamaah. Golongan terpesongnya, perkara baik, qada dan qadar. Sebaliknya perkara jahat, Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Ini yang ketiga ni pula. Yang ketiga ni mungkin saya akan sebut secara perlahan-perlahan. Sebab golongan yang ketiga ni, golongan ni agak masyhur sekarang ini. Golongan yang pertama, Allah tidak mengqadakkan serta Allah tidak mengetahui. Itu pupus dah. Tak ada dah. Itu kafir tu tak ada dah. Yang adanya, yang kedua tadi, perkara baik, qada dan qadar, perkara jahat, Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Itu saya akan perinci panjang lagi hak berkaitan perkara jahat di sisi ahli sunnah jamaah dan di sisi pegangan Mu'tazilah yang masyhur. Ini yang ketiga ni pun sekarang ni banyak timbul. Golongan yang ketiga ni lebih sesat daripada golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ini lebih sesat dari golongan yang kedua yang menafikan qada Allah hanya pada perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Golongan yang ketiga ni, mereka menafikan perkara baik serta perkara jahat datang daripada kehendak iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui. Sebelum ni di slot yang ketiga, saya ada menekankan ketika fokus kepada apakah makna qada, apakah makna qadar. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qada adalah iradah. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai masa berlaku perkara yang Allah qadakkan, berlaku tu kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Saya mati dah hak ketika selok yang ketiga pada fokus apa makna qada, apa makna qadar. Qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka tak timbullah kehendak Allah akan berlaku. Maknanya kita ni terikat. Yang berlaku sekarang adalah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah pada azal. Jadi macam mana kita? Apa macam mana kita sekarang? Sekarang kita gerak. Sekarang kita diam. Sekarang kita bernafas. Sekarang kita hidup. Sekarang kita nampak. Sekarang kita dengar. Semua yang berlaku itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sebagaimana yang Allah qadakkan, Allah kehendakkan pada azal. Ni hak sekarang. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Itu saja. Walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang, hamba kita ni manusia ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hamba hakikinya tetap
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah saya akan perhalusi pula berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha di sisi pegangan ahli sunnah wal jamaah dan juga pegangan yang terpesongnya sesat sama ada qadariyah ataupun jabariyah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, qada adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Kita bicara kehendak, ketentuan. Barulah pergi kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak pergi kepada golongan yang ketiga ni. Golongan yang agak masyhur sekarang ada dalam rakaman-rakaman. Golongan ini membahagikan apa yang berlaku kepada dua. Satu perkara yang berlaku yang langsung tidak ada kaitan dengan seseorang hamba. Langsung tidak ada kaitan dengan seseorang hamba. Mana contohnya? Allah jadikan langit. Allah jadikan bumi. Ini contoh. Allah jadikan siang. Allah jadikan malam. Allah lahirkan seseorang manusia. Allah lahirkan seseorang manusia di mana? Bila? Ibu mana? Jantina apa? Hitam ke putih? Hidung macung ke hidung kepek? Itu semua adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kaitan pun dengan perbuatan manusia. Itu jelas. Dibahagi pula pada yang kedua. Yang kedua ni, selepas kita dilahirkan. Selepas kita dilahirkan. Tadi kelahiran, qada dan qadar Allah. Kemudian satu laginya, kematian. Qada dan qadar Allah. Kematian ni, di mana, bila, bagaimana, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bahagi pula pada perkara yang kedua. Apa yang berlaku di dalam kehidupan. 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40, 50, 60 tahun ke. Allah tidak mengqadakkan. Allah hanya mengetahui. Manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Tidak ada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui. Satu lagi bawakan, sama sahaja, tapi cuma ayat berbeza. Dalam kehidupan kita, puluh-puluh tahun, Allah qadakkan. Allah qadakkan. Qadak dengan mana apa? Dengan makna Allah kehendak, Allah menentukan. Tapi Allah tak netak, Allah tak mutu. Allah hanya tahu. Oh, dia lagi situ pula. Itu saya sebut tadi tu. Kena beza molek antara kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan dengan tahu. Kalau kita ambil satu kok, menentu dengan mengetahui. Netu dengan tahu. Lain-lain. Tiba-tiba Allah kehendak, Allah menentu, Allah tahu bukan Allah mutu, Allah netak. Kita dok Allah kehendak, Allah menentu dengan makna Allah netak, Allah mutu. Ni golongan ni dok ni. Dipanggil qada. Satu golongan dinafikan qada. Tak ada qada Allah. Qada Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia, itu qada Allah. Selain daripada itu, manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui seseorang memilih dan melakukan perkara baik ataupun seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Yang ni lain sikit ayat, tapi sama sahaja. Allah mengqadakkan, tapi bukan Allah menetap, bukan Allah memutuskan. Allah hanya mengetahui. Sebab tu saya, kehendak, ketentuan, saya akan sambung dengan
ketetapan keputusan. Sebab netu dengan netak sama. Netu dengan netak sama. Mengetahui barulah lain. Netu, netak sama, mengetahui barulah lain. Macam kita cakap hak kita ni. Mana? Netu dah. Netak dah. Sama makna. Cuma kita ni nak menentu, nak menetak, nak memutuskan, kena tahu dulu molek, biasa dulu molek, barulah kita berani nak netu, nak netak, nak mutuh. Dia netu, netak, mutuh satu makna. Tapi kita nak kena tahu dahulu, barulah kita berani nak netu, netak, mutuh. Adapun Allah Ta'ala menentu, menetapkan, memutuskan pada sedia kala, Allah Ta'ala mengetahui pun pada sedia kala. Hak tu hak menentu, menetap dan mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedia kala. Tapi kita ahli sunnah jemaah, qada adalah menentu, menetap, memutuskan, bukan mengetahui. Tapi apa yang Allah Ta'ala qadakan, muwafaqah dengan Allah Ta'ala mengetahui. Muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan terpesong ni tidak. Allah menentu, dia kata, tapi bukan Allah netak, Allah mutu. Allah hanya mengetahui. Sebaliknya kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Ini golongan yang menafikan qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Golongan ni pula pergi ke depan. Apabila Allah tidak menentukan, tidak menetapkan, tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui, hamba memilih sendiri untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Berhasil perkara yang hamba lakukan adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna keizinan Allah? Allah mengizinkan dengan makna Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi adakah Allah yang melakukan? Bukan Allah yang melakukan, hamba yang melakukan sendiri, tetapi dengan keizinan Allah, dengan makna Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Ni satu lagi pula. Terpesong pula dalam bab qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada perkara yang berlaku, bukan datang dari perbuatan Allah yang bersifat qudrah, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi hak perbuatan Allah qadar, kita akan bicara kemudian. Nak fokus pada qadar. Yang saya sebut tadi, golongan yang kedua yang sudah cukup sesat, Mu'tazilah yang masyhur. Mereka menolak qada Allah pada perkara jahat. Golongan ni baik, jahat, tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui. Golongan ni beza pada Qadariyah. Hak saya sebut mula-mula tu, hak kafir tu. Qadariyah hak kafir ni, Qadariyah mutaqaddimu hak kafir ni, mereka menafikan kehendak Allah, iradah, dan menafikan mengetahui Allah. Itu kafir ijma' ulama'. Golongan yang saya sebut sekarang ni, golongan ketiga ni, mereka menafikan kehendak iradah Allah, tetapi mereka masih lagi berpegang Allah mengetahui. Maka tidak dihukumkan kafir, tapi khilaf pada kafir ni. Tetapi lebih sesat daripada golongan yang kedua, yang hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Perkara baik, qada Allah. Golongan ni, apa yang berlaku dalam kehidupan, baik ataupun jahat, tidak ada qada Allah, tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui, seseorang hamba diberi pilihan sebebas-bebasnya. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetap, tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui. Ini lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur yang menafikan qada Allah hanya pada perkara jahat sahaja. Perkara baik, qada Allah. Ini tak ni. Baik jahat, tidak ada kehendak Allah. Kehendak Allah, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan seseorang, matikan seseorang. Itu sahaja qada Allah. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun, Allah hanya mengetahui. Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menghendaki, tidak menentu, tidak menetap, tidak memutuskan. Sampai masa berlaku dengan keizinan Allah, dengan mana Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi bukan Allah yang melakukan. Ini sidang pendengar, ambil molek.
Ini banyak dalam rakaman-rakaman sekarang bawakan yang seumpama ini. Saya nak datangkan lagi satu contoh. Golongan ni, dia kata takdir ada dua. Sebut takdir, baguslah. Itu rukun yang kenang. Apa takdir? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Itu kita. Tapi golongan sebut nama takdir. Comel sebut nama takdir. Tapi pahaman dia sangat jauh terpesong. Dia bahagikan takdir kepada dua. Takdir mutlak, takdir ikhtiari. Takdir mutlak ni semata-mata takdir Allah, tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada kaitan manusia. Tadilah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Itu takdir mutlak. Satu lagi dia panggil takdir ikhtiari. Comel nama tu. Takdir ikhtiari. Takdir, apa makna takdir? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Tapi ikhtiari. Betul? Ikhtiari. Ni, dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni. Perbuatan kita, perbuatan ikhtiari. Kita memilih, kita melakukan. Kita memilih, kita melakukan. Dia panggil perbuatan ikhtiari. Tetapi, walaupun perbuatan ikhtiari, dia panggil takdir ikhtiari. Maknanya kita memilih sekalipun, hakikinya takdir juga. Hakikinya kehendak dan perbuatan Allah Ta'ala juga. Dia disandarkan kita ada memilih dan melakukan hanya pada zahir sahaja. Memang pada zahir kita bebas memilih dan melakukan. Memang pada zahir kita bebas memilih dan melakukan. Kita tidak terikat-rikat pun untuk memilih apa-apa perkara baik ataupun jahat. Kita tidak terikat-terikat pun untuk melakukan perkara baik ataupun jahat. Makna pada zahirnya kita bebas memilih. Tapi apa yang kita pilih, itulah takdir Allah. Yakni kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana ikhtiari ni hanya pada zahir sahaja. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan dan hamba memilih sebebas-bebasnya pada zahir. Hamba melakukan sebebas-bebasnya pada zahir. Tapi pada hakiki sebenar-benarnya takdir Allah. Yakni kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi golongan terpesong ni, takdir ikhtiari bukan takdir. Hamba mutlak sebebas-bebasnya tanpa kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Ini golongan-golongan yang terpesong. Sidang pendengar kena ambil faham molek di sini. Hanya pada zahir sahaja kita bebas memilih. Tapi pada hakikinya, kesemuanya adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Sebab tu kalau ada orang bertanya, kita bebas memilih ataupun telah ditentukan oleh Allah, kita bebas memilih pada zahir. Tapi hakikinya, apa yang kita pilih adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala hak rukun iman yang keenam. Kita hanya memilih pada zahir sahaja. Pada hakiki batinnya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah jamaah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi hanya pada zahir sahaja. Batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba balik kepada tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara yang berlaku, baik ataupun jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya bicara hak golongan terpesong yang agak luas sekarang, yang agak masyhur sekarang. Banyak dalam rakaman-rakaman yang membahagikan perkara yang berlaku ni. Satu mutlak hak Allah Ta'ala, satunya hak hamba mutlak. Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Kita ahli sunnah wal jamaah, rukun iman yang keenam, sekalian perkara yang berlaku, baik ataupun jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham, berpegang. Kalau terdahulu berpegang dengan akidah yang salah pada masa jahil, bertaubat segera. Jangan meneruskan
akidah yang salah pada masa jahil. Selepas daripada kita mengetahui, segera bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak matikan kita dalam keadaan berpegang dengan pegangan yang salah. Jadi insya-Allah di slot akan datang saya akan perici pada perkara yang jahat di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dan macam mana pegangan Mu'tazilah yang masyhur hak berkaitan dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Mudah-mudahan slot Talaki Safinah Najah ini memberi pemahaman dan ilmu yang mantap kepada kita untuk kita berpegang, kita beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita selamat agama kita, dunia dan selamat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.